Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini saya mengadakan lawatan kerja ke ladang dan juga kilang milik FGV Holdings Berhad Pagar Pahang, dan ditemani hari ini oleh Tuan Syed Mahzar. Tujuannya untuk kita meninjau dan memastikan bahawa SOP yang ketat dilaksanakan di peringkat perdagangan, khususnya oleh satu syarikat yang besar bagi negara, iaitu FGV, yang memiliki bersama dengan Felda memiliki ladang yang paling besar di seluruh negara, bahkan juga seluruh dunia sebenarnya. Sangat pentinglah untuk kementerian memastikan syarikat yang besar seumpama ini benar-benar mematuhi standard yang kita tetapkan untuk menghadapi COVID-19, untuk juga menjadi contoh kepada syarikat perdagangan yang lain. Dan Alhamdulillah, sepanjang taklimat yang diberikan kepada saya yakin bahawa FGV telah buat yang terbaik untuk memastikan sebarang perbebakan boleh dikawal jika berlaku di kawasan ladang. Dan ia dibuktikan dengan kejayaan Felda untuk mengawal apa yang berlaku di Felda Sahabat di Sabah sebagai contoh, dan juga 2-3 lagi lokasi di Felda dan di ladang FGV. Dan untuk di Mempaga, saya dimaklumkan belum ada satu kes pun lagi, dan insya-Allah tidak akan ada sampai insya-Allah hasil daripada prevention ataupun kawalan awal yang dibuat di peringkat peladangan. Sama ada di peringkat penghilangan atau di peringkat ladang, termasuk juga di peringkat perumahan, mematuhi standard Akta 446, standard perumahan yang ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dan untuk makluman, oleh kerana kita di peringkat perdagangan sawit adalah satu sektor yang dibenarkan, dikembalikan oleh kerajaan, dibenarkan untuk beroperasi sepanjang tempoh PKP daripada awal PKP 1.0 hingga sekarang PKP 2.0, dan hasilnya ialah kita berjaya mengeluarkan hasil yang besar untuk negara walaupun berlaku pandemik, dan kita berjaya memberikan income yang besar untuk negara dengan 73 bilion ringgit Malaysia untuk sales ekspor 2020, berbanding tahun 2019 hanya sekitar 63 bilion saja. Apa yang penting untuk saya sampaikan kepada rakyat Malaysia dan juga negara, bahawa sektor peladangan sangat komited untuk mematuhi SOP ini, kerana ada perkara yang diperlukan di peringkat peladangan, itu kita memerlukan kekurangan pekerja di bidang penuaian, yang kita jangkakan kita memerlukan 32,000 pekerja sekurang-kuranglah. Walaupun asalnya di sektor peladangan ini kita memiliki 252,000 pekerja warga asing, dengan sebab faktor COVID-19 kita tidak benarkan lagi kemasukan, kita bekulkan kemasukan ke Malaysia. Tetapi oleh kerana keperluan mendesak di sektor peladangan, sektor peladangan masih lagi memohon untuk berbincang di peringkat dengan KDN dan juga Sumber Manusia untuk kita lihat keperluan membenarkan dan mengecualikan 32,000 penuai untuk bekerja di sektor peladangan. Dan masa yang sama, kita berusaha keras mengajak rakyat tempatan untuk mengambil alih ruang-ruang pekerjaan yang ditinggalkan oleh warga asing. Saya sebutkan tadi, kita ada 252,000 orang sebagian besar telah balik disebabkan oleh berbagai sebab, balik kampung ataupun yang dah tamat tempoh permit mereka. Maka ini peluang untuk rakyat tempatan mengambil ruang-ruang yang ada. Dan untuk makluman juga, di sektor perdagangan ini kita kan, kalau di ladang besar menyediakan penginapan yang free, disediakan pula pusat pendidikan seperti kampung, dan dengan gaji yang 1,500, 1,800, 2,000, dengan tambahan lagi dapat pula rumah percuma, subsidi pada api dan juga air. Bagi saya itu adalah peluang pekerjaan yang paling baik boleh dinikmati oleh rakyat Malaysia untuk berada di sektor peladangan. Tetapi masa yang sama, kita masih memerlukan juga pekerja asing untuk sebelum kita berjaya sepenuhnya membawa warga tempatan kita ke ladang bersama kita.
media, kita dalam proses untuk memperkasakan lagi pasaran sawit kita ke Afrika dan juga Timur Tengah terutamanya. Kita telah bersetuju di peringkat kementerian menerusi 3 agensi di bawah kementerian. Satu Malaysian Palm Oil Council, Malaysia Palm Oil Council yang menguruskan marketing pemasaran bagi sawit, bersama dengan MTC Malaysian Timber Council, Majlis Kayu Kaya Malaysia, dan juga MRC Malaysian Rubber Council. 3 agensi ini bersetuju untuk kita menubuhkan satu regional office, satu pejabat serantau di Jeddah, Saudi Arabia. Ini pun hasil daripada lawatan Yang Berhormat Tan Sri Mahathir Yassin, Perdana Menteri Malaysia, untuk kita perkukuhkan lagi peluang-peluang komoditi untuk berada di pasaran Afrika dan juga Timur Tengah. Dan kita melihat Jeddah adalah hub yang paling baik lah, Saudi adalah hub yang paling baik, dan kita bersetuju untuk menubuhkan regional office tersebut. InsyaAllah masa dekat kita akan membuat usaha-usaha sedang berjalan, proses sedang berjalan, dan kita akan terdekat nanti kita akan mengadakan satu program perasmian pembukaan regional office. Dengan cara itu kita harap sawit kita boleh dipasarkan lebih jauh lagi di peringkat antarabangsa, khususnya untuk Afrika dan juga Timur Tengah, insyaAllah. Terima kasih. Sila jika ada soalan. Ya. Target-target tak untuk Saudi, untuk Timur Tengah dan Afrika ni? Kita melihat ada peningkatan permintaan di Saudi sepanjang tempoh COVID-19. Kerana itu kita mensasarkan dalam pertemuan Yang Berhormat Tan Sri Haji Mahathir Yassin dengan Perdana Menteri Saudi. Kita bersetuju untuk meningkatkan lagi permintaan sawit, ekspor sawit kita ke Saudi daripada hanya 300,000 tan sekarang, 330,000 tan sekarang, kepada 500,000 tan, yang nilainya dijangka hampir 1 bilion ringgit Malaysia, insya-Allah. Itu adalah kejayaan besar hasil lawatan Yang Berhormat ke Saudi yang berakhir 2 hari yang lalu. Untuk pekerjaan tu yang 30,000 penua yang diperlukan tu, warga tempatan dan warga asing tu? Kita sangat mengalu-alukan warga tempatan, dan kementerian bekerja keras dengan semua syarikat-syarikat peladangan berkempen mengajak rakyat tempatan bekerja sebagai harvester. Dan kita baru saja mengadakan satu karnival bersama dengan Kementerian Sumber Manusia, Karnival Kejaya, yang kita buka peluang pekerjaan 8,500 peluang pekerjaan, antaranya termasuk di bidang harvester di ladang sawit. Jadi kita pertama sekali concern kita ialah mengajak rakyat tempatan. Masa yang sama bergerak serentak, kerana kita tidak mahu buah-buah yang sedang ranum masak di ladang gagal kita keluarkan. Maka kita juga perlukan warga asing untuk bersama kita, dan kerana itu kita di peringkat peladangan memerlukan 32,000 harvester sekarang. Yang mana kalau kita gagal untuk memenuhi keperluan itu, maksud juga di FGV pun perlukan hampir dalam 7,000. Kalau ikut semua ramai lagi lah, tapi kita mahu 32,000 dahulu. Kita boleh kekurangan hasil atau kita kehilangan hasil lebih daripada 5 bilion ringgit Malaysia. Bayangkan kalau kita berjaya, itu akan income besar lah untuk negara untuk tahun 2020. Kita menjangkakan untuk tahun 2020 kita dapat income sehingga kalau sekarang 73 bilion, kita menjangkakan 75 bilion. Kalau berjaya kita bekalkan lagi untuk harvester sahaja, kita menjangkakan tambah lagi 5 bilion ringgit Malaysia, insya-Allah. Menjadikan angkanya sehingga 80 bilion ringgit Malaysia. Itu jangkaan kita lah. Mungkin tahun 2021. Ya, tahun 2021. 2021 jangkaan kita 70 bilion. Sekiranya kita berjaya berunding dengan kerajaan untuk mendapatkan bekalan pekerja asing, dan ini berada di bawah Kementerian Sumber Manusia dan juga KDN, maka kita boleh meningkatkan pendapatan. Cuma kerja kami di peringkat Kementerian KPBK ialah memastikan bahawa sektor peladangan adalah selamat daripada perebakan COVID-19, dan kita mempunyai SOP yang ketat dekat ladang dan mempunyai SOP yang bersifat prevention, boleh mengawal sekiranya berlaku perebakan di kawasan peladangan. Dan ada janji dan waranti yang dijanjikan
oleh peladangan untuk kita sampaikan kepada kerajaan, insya-Allah. Itu dalam perbincangan kita 2 hari yang lalu. Nanti saya akan umumkan apakah dia waranti yang dijanjikan oleh sektor peladangan untuk mereka mendapatkan bekalan 32,000 harvester tadi. Saya nak verify 250,000 warga asing tu dah balik. Itu yang standard kita ada 252,000 pekerja warga asing di sektor peladangan yang sebahagian besarnya telah pulang disebabkan oleh balik cuti dulu, cuti tahun lepas, tak boleh masuk kerana Covid, ataupun yang dah tamat tempoh permit mereka, tak nak balik semula dah. Berarti kita ada kekurangan besar lah di sektor peladangan. Itu saya katakan tadi, kita mahu sekurang-kurang 32,000 harvester. Adapun lain pada harvester yang nak angkut, yang nak tarik, yang nak membaja, itu semua kita utamakan warga tempatan. Adapun harvester ini dia ada kekuatan dan keistimewaan tersendiri di peringkat warga asing. Itu diperakui oleh sektor peladangan lah. Okay, maksud tu ni 22,000 ni harvester. kita nak memohon kepada Kementerian sedang berunding dengan kerajaan, dengan kementerian lain yang melibatkan pekerja warga asing untuk mendapatkan bilangan tersebut. Cuma di peringkat KPPK kita meletakkan syarat. Syarat itu sedang dalam perundingan dan insya-Allah kita akan berjaya lah. Kita harap itulah saya tuduh hari ini sebagai salah satu daripada cara untuk memastikan bahawa sektor peladangan memenuhi SOP yang ketat untuk membolehkan mereka menerima lagi warga asing untuk bekerja sebagai harvester. Datuk, ada figure tak berapa yang dah positif kalau yang peladang yang Untuk di sektor peladangan secara amnya saya tidak ada daftar sekarang, tapi untuk di FGV dalam tempoh yang panjang setahun lebih ini, yang terakhir hanya angkanya kecil, 47 orang sahaja. Itu 0.4% daripada total pekerja yang ada di FGV, dan 47 orang itu kebanyakannya adalah di sebelah Sabah, bukannya di Semenanjung. Kerja ladang, di ladang. Ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih.